Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, in this video, I will show you how to set up ataupun how to import database, okay, existing database into our Heidi SQL DBMS. Okay, so in order to start our Heidi SQL, okay, the first thing that you have to do is to start your server. Okay, so contohnya, macam saya guna ni adalah sekarang saya menggunakan XAMPP. Jadi, kita bukalah dulu XAMPP ni, cari dan buka XAMPP. Kalau siapa-siapa yang guna MySQL, then boleh start dia punya MySQL server. Okay, so dekat bila contohnya kalau kita gunakan XAMPP ni, okay, di sini ada banyak server. Okay, kita ada Apache, kita ada MySQL, ada FileZilla and so on. So kita hanya perlu startkan MySQL ni sahaja. Okay, untuk menggunakan Heidi SQL, kita hanya perlu start ataupun activate MySQL server sahaja. So kita klik saja pada start, kita tunggu, okay, sehinggalah MySQL ni warna hijau. Okay, mungkin dia akan ambil masa, setengah komputer mungkin ambil masa dia jadi kuning dulu. Okay, and then baru dia jadi hijau. So kena tunggulah sehingga dia jadi hijau. Okay, so kita tengok port number ni normally dia akan tunjuk kepada 3306 lah. This is the default port number. So mana-mana komputer pun biasanya akan ada 3306 kecuali ada setting lain. Okay, so selepas pada tu kita boleh tinggalkan XAMPP ni. Okay, kita dah activatekan MySQL server. And then we go to Heidi SQL and then activate the Heidi SQL. Alright. Dekat Heidi SQL, kita pastikan biasanya hostname atau IP dia akan guna 127.0.0.1 ni lah. Okay, gunakan je MariaDB MySQL TCP IP. Pasal protokol kita menggunakan TCP IP. So biar je. Okay, kalau lah misal kata dia select benda lain bukan TCP IP, dan pergi balik carilah MariaDB or MySQL TCP IP ni. And then cuba perhatikan port 3306 sama saja. Pastikan kalau beza, kalau misal kata masa kita buka server ni, okay, port name dia ataupun port number dia, port serial number dia 3307. So we have to make sure that here also 3307 lah. Alright, but as a default memang dia akan gunakan 3306. Okay, pastikan port ni sama. Alright. And then password, kalau saya tak letak apa-apa password dan saya akan leave it blank. Okay, kemudian kita akan klik open. Yang ni kita nak open apa sebenarnya? Kita nak open connection. Okay, kita nak establish connection between database ataupun DBMS to the server. Okay, so we click open. Dan dia akan buka lah kita punya database kat sini. Okay, so saya besarkanlah senang. Right, so ini adalah kita punya DBMS, okay, DBMS Database Management System. Okay, jadi apabila kita buka je Database Management System ni, okay, yang unnamed ni adalah unnamed connection. Saya tak bagi nama tadi, tak apa, biar je kat situ. Kalau nak bagi nama pun boleh, tak nak bagi nama pun boleh. Alright, so kita dah ada beberapa, kalau awak belum install ataupun belum import mana-mana database. So database yang ada kat sini yang default adalah information schema, MySQL, performance, PHPMyAdmin dan juga test. Okay, so Sakila ni adalah database yang dah saya import. Okay, so nanti saya akan bersama-sama dengan link video ni saya dah sertakan. Okay, database untuk Sakila dan juga World. Okay, so sekarang ni saya dah ada database untuk Sakila. Okay, tak ada masalah lah. Okay, jadi kalau kita dah ada database, kita hanya double klik untuk activatekan database tersebut. Dan kita boleh tengoklah apa isi yang ada di dalam database ni. Contohnya saya pergi kepada table actor. So saya klik pada table actor. So dia akan keluar table. Maksudnya dalam table ni akan ada actor ID, first name, last name dan juga last update. Kemudian kalau saya pergi pada data, akan ada data-data berkenaan dengan actor tadi.
Okay, akan ada data berkenaan dengan actor ID, first name, last name dan juga last update ni. Okay, so ini adalah data-data yang disimpan di dalam database yang bernama Sakila. Okay, so now saya nak tunjuk macam mana kita nak import database, okay, ke dalam kita punya DBMS. Sebab kalau kita tak, kalau menggunakan MySQL Workbench, dia biasanya dah ada lah Sakila dengan World. Okay, database Sakila dan juga database World. Okay, tapi kalau kita guna ID, tak ada lagi. So, sebab tu kita kena import. Okay, so macam nak import, kalau pada komputer saya ni saya dah download, okay, database World. Okay, Sakila dah settle. So, database World. Jadi, biasanya dia akan letak dalam bentuk zip. So, kita unzip dulu. Okay, World. Saya extract to desktop. And then, okay. Okay, kita cari kat mana disimpan World. Ini adalah World. Okay, the World X underscore DB. So, yang ni yang kita nak lah. Okay, so kalau kita buka, okay, ini adalah World X.SQL. Yang ni yang kita nak. Kalau kita buka readme, so dia adalah this is directory contain the file that can be used to set up the World X database, bla bla bla. Kat sini dia ada tunjukkan lah macam mana kalau kita nak guna MySQL Shell. Yang ni kalau kita nak codingkan dia lah. So, yang ni kita boleh ignore je sebab kita tak gunakan coding. Okay, so ini adalah database yang bernama worldx.sql. Okay, ini adalah database World. Okay, so macam mana kita nak import? Caranya adalah kita pergi kepada ID SQL ni tadi. Okay, kemudian kita pergi kepada file dan kita klik pada load SQL file. Okay, load SQL file. Kemudian kita cari file tadi iaitu yang berada di desktop. Pergi kepada worldxdb. Okay, dan kita pilih worldx.sql. Okay, dan kita open. Yang ni dia tanya je lah really auto detect file encoding semua. Kita jawab je yes. And then okay. Okay, apabila dia dah load SQL, kita kena runkan dia. Okay, kita kena run ataupun execute SQL. So, kita klik pada bahagian ni. Bukan yang pada lambang query-query ni, bukan tapi dekat atas ni. Okay, yang bila kita bawa mouse ni, dia akan keluar execute SQL. So, we click here. So, kat bawah ni akan adalah dia akan run all the SQL query yang dah ada dalam worldx.sql tu tadi. And then dia kata error ni okey kan je, insyaAllah tak ada apa-apa. Okay, kemudian apabila dah run, dia dah settle run, kita pergi kepada bahagian unnamed ni, kita right click dan kita refresh. Okay, bila kita bekerja dengan server, kita kena sentiasa refresh. Okay, so sekarang dah ada worldx. Tadi tak ada worldx lagi. Sebelum kita refresh, walaupun kita dah run SQL tu tadi, worldx ni tak ada. Okay, so sekarang kita dah ada worldx. So, kita boleh klik. Okay, bila dia ada tanda right, warna hijau ni, pada nama database, bermakna database itu sedang aktif. Okay, database sedang aktif. Jadi, kita boleh bagi arahan kepada database tersebut sahaja. Maknanya, bila tanda ni sedang activate worldx, kalau kita nak bagi arahan kepada Sakila, tak dapat lah. Okay, we cannot give any execution ataupun we cannot give any query to Sakila because the activated database is world. Okay, so kita nak in order to give instruction to database, we have to activate that particular database first. Okay, so kita klik ataupun double klik untuk buka lah. So kat sini kita ada city and country. Okay, kita ada table untuk city dan juga kita ada table untuk country. So if we klik pada city ataupun double klik,
boleh belaka lah. Okay, we click on city. Then kita boleh tengok apa yang ada dalam table city. Okay, ni all the attribute yang ada. Okay, pada table ataupun entity nama city. Okay, kita ada ID, name, country code, district and info. So, datanya adalah, okay, contohnya, okay ni. City yang pertama, okay, Kabul, duduk dekat Afghanistan. Okay, population dia sekian-sekian. Okay, and then Rotterdam pula, duduk dekat Netherlands dan sebagainya lah. Okay, so banyaklah kesemua city yang ada dalam dunia ni. Sebab tu table dia namanya world. And then country, okay, so ini adalah code. Dan juga name, capital dan juga code tu. So, ini adalah data-data yang ada di dalam World X. Okay, kalau kita nak tengok pula data yang ada dalam Sakila, so kita pergi pada Sakila, make sure Sakila ditanda dengan warna hijau right ni. And then, kita boleh pilih mana-mana data ataupun mana-mana table yang ada kat sini. Sakila ada banyak lah Ada table address, ada table film actor, film kategori and so on. So kesemuanya dah cukup dengan dah ada di support dengan data. Okay, so untuk latihan ataupun untuk aktiviti minggu ni, okay, apa yang saya nak awak buat adalah please pardon my kucing's voice. Dia duduk dalam bilik pula. Okay, tempat saya record ni. So, kalau dengar bunyi kucing tu, buat tak tahu je lah. Okay, so kerja yang pertama adalah awak kena import database yang bernama Sakila ni. Dan yang kedua, import database yang bernama World. Okay, so cuba import dulu. Don't worry, database ni semuanya saiznya kecil sahaja. Okay, walaupun datanya banyak, tetapi saiznya kecil je. So, sila download zip file yang saya bagi tu. Okay, satu zip file untuk Sakila and another one is for World. Okay, cuma untuk Sakila, dia ada dua jenis file. Okay, untuk Sakila dia ada dua jenis file. Okay, kalau untuk Sakila, dia ada dua jenis file iaitu Sakila data dan juga Sakila schema. Okay, so mana satu yang kita nak import? Okay, you have to import both. Okay, caranya adalah the first one, perkara yang pertama yang awak kena import adalah you go to file. Okay, buat cara yang sama macam nak import Word tadi. Go to file and then load SQL file. Okay, the first file that you have to load adalah, so the first file yang kita kena load adalah Sakila schema. Okay, kita ambil schema dia dulu because schema tu adalah kita bina dulu table-table yang ada di dalam database tersebut. Okay, so kita load, kita open and then dia auto detecting tadi tu jawab je yes, yes, yes. And then selepas pada kita dah habis jawab yes tu, and then kita kena ni, kita buat execute SQL. Okay, kita buat execute SQL. Sama saja. Okay, macam World tadi. Kalau tak ingat, okay, undur balik video ni. Okay, undur balik video ni dan pergi tengok. Okay, selepas kita masukkan world.sql tu, kita pun klik pada execute SQL ni. Lepas tu kita refresh. Okay, selepas refresh, pergi dekat sini and then refresh. Ataupun klik je button refresh ni, F5 ni. Okay, klik je button kat sini, refresh, dia akan refresh everything. Okay, kemudian pergi kali kedua kepada file and then load SQL file once again. Dan kali ni kita load Sakila data. Okay, so you just click open and then jawab je yes, 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 okay pada ni. And then once again, selepas dia dah habis load data tu, okay, kita kena klik pada execute SQL once again and then we go to refresh. Lepas tu barulah awak boleh tengok database Sakila dan juga data-data yang ada kat sini lah. Okay, so itu adalah tata cara untuk kita import database luar untuk masuk ke dalam DBMS kita lah.
So sekarang ni kita tak ada apa-apa DBMS lagi, tak ada apa-apa data lagi dalam DBMS kita. So kita import database tersebut. Okay, so untuk minggu ni tugasannya adalah untuk import dua database ini. Okay, import kedua-dua database ni. Okay, saya dah sediakan file-filenya. So import dan masuk ke sini. Alright, so kalau ada apa-apa boleh tanya dalam grup Telegram. Itu sahaja untuk video ni. Okay, thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.